Sejahtera, selamat pagi. Bersama saya Nala Huda dan juga Hafizi Rosli di Awani Pagi. Dan kami ingin memulakan Awani Pagi hari ini dengan mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai buat semua komuniti Dayak di seluruh Malaysia yang seperti mana umat Islam sebelum ini menyambutkan bulan Ramadan dan juga Hari Raya Aidilfitri dengan cara yang amat berbeza, dengan normal baharu, dengan cara yang lebih sederhana. Sama juga buat komuniti Dayak yang tahun ini terpaksalah menyambut dengan keadaan yang lebih sederhana memandangkan kita masih lagi memerangi pandemik COVID-19 ini. Itu juga merupakan ucapan ataupun mesej pesanan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg yang katanya masyarakat Dayak yang bakal ataupun hari ini meraihkan sambutan Hari Gawai diingatkan untuk mengamalkan konsep sederhana dan seadanya sepanjang meraihkan sambutan Pesta Menuai itu. Katanya masyarakat itu juga diingatkan sentiasa mengutamakan keselamatan serta mengamalkan garis panduan ditetapkan pihak berkuasa sepanjang perayaan hari ini. Dan katanya dalam perutusan khas semalam, beliau juga berpesan kepada masyarakat di negeri itu untuk bersabar dan meraihkan Hari Gawai dengan penuh kesyukuran walaupun ada dalam kalangan ahli keluarga yang tidak dapat beraya bersama. Saya kira ramai juga yang berada di KL yang tidak dapat pulang ke kampung bersama dengan keluarga, tak dapat meraihkan Hari Gawai itu. Sama juga seperti ramai umat Islam yang tidak dapat meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Tetapi mungkin kalau kita bersama-sama mengamalkan penjarakan sosial dan normal baharu tahun ini, kita harap dapat meraihkan dengan lebih meriah pula tahun depan. Dan itu juga senada dengan ucapan ataupun pesanan yang dibawakan oleh Menteri Kanan semalam, Hafizi. Dan kalau kita nak saksikan juga melihat kepada apa yang dikabarkan sendiri oleh Abang Johari, mengatakan iaitu dari segi sambutan Hari Gawai ini haruslah mengikut segala SOP yang telah pun ditetapkan. Jika sebelum ini kerajaan iaitu Menteri Keselamatan telah pun menjelaskan bagi menyambut hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri sebelum ini dihadkan mereka tetamu yang datang ke rumah adalah sebanyak 20 orang saja, dan ini juga tertakluk kepada bagi mereka yang menyambut Hari Gawai ini. Dan saya kira kita nak juga kongsikan kepada semua melihat kepada dari segi ucapan ataupun dari segi kenyataan yang diberikan oleh Menteri Kanan ini melihat kepada SOP sepanjang sambutan Hari Gawai dan juga perayaan-perayaan sebelum ini. Kita saksikan. Sama seperti sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Pesta Keamatan sebelum ini, tentunya sambutan Hari Gawai amat berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya. Suka saya memberikan peringatan sekali lagi bahawa kesemua yang menyambut Hari Gawai ini perlu mematuhi SOP musim perayaan. Antaranya misalnya sambutan hanya dibenarkan untuk hari pertama sahaja, dan kapasiti di dalam setiap rumah adalah 20 orang saja. Yang galakkan kita adalah kepada keluarga di dalam rumah tersebut sahaja, dan jika ada pun mungkin jiran terdekat sebelah rumah dan sebagainya. Tetapi yang sebaik-baiknya adalah yang berada di rumah kita untuk menyambut Hari Gawai hari pertama tersebut adalah keluarga di dalam rumah sahaja. Baik, itu Nela. Kalau kita lihat kepada itu penjelasan daripada Menteri Kanan sendiri, melihat kepada SOP pada hari ini semestinya menjadi tumpuan untuk komuniti Dayak di seluruh negara untuk menyambut Hari Gawai. Dan kalau kita lihat semalam juga pun nampaknya telah ada sambutan-sambutan secara kecil-kecilan di rumah masing-masing. Ada yang memasak makanan tradisi dan rakan kita juga nampaknya telah pun menyambut daripada semalam lagi, dan saya kira pada hari ini merupakan hari kemuncak untuk sambutan Hari Gawai itu, Naila. Ya. Dalam masa yang sama, kita mengamalkan penjarakan sosial dan kita terpaksalah mengamalkan ataupun meraihkan sambutan-sambutan ini dengan cara yang sederhana. Kita perlulah titik beratkan pentingnya kita mengamalkan segala SOP ini untuk kita sama-sama memerangi COVID-19. Dan dengan itu kita nak bawakan perkembangan terkini COVID-19 di negara kita yang semalam mencatatkan 57 kes baharu COVID-19 yang dikesan di negara ini setakat Ahad. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif meningkat kepada 7,819 kes. Kata Ketua Pengarah Kesihatan, daripada jumlah tersebut hanya 4 kes melibatkan rakyat Malaysia.
Dan dalam itu sebanyak 23 kes lagi telah pulih dan dibenarkan discharge setakat Ahad, dan ini menjadikan jumlah yang sembuh sepenuhnya adalah sebanyak 6,353 kes ataupun 81.25% daripada jumlah keseluruhan kes, dan ini masih lagi pada satu angka yang positif, dan kita lihat kes aktif juga masih lagi bawah kawalan yang masih lagi dapat ditampung oleh sistem kesihatan negara kita. Dan semalam juga kita tidak mencatatkan sebarang kematian akibat wabak COVID-19 ini, jadi masih lagi terkawal. Namun tak boleh ambil mudah kes-kes ini, kerana kes yang mungkin kita jangkakan jangkitan yang berlaku pada sambutan Hari Raya Aidilfitri itu, kita tidak dapat lihat lagi peningkatan yang secara mendadak itu. Mungkin kita boleh jangkakan dalam masa yang terdekat kita akan sentiasa melihat kepada kes-kes ini. Dan juga menarik apa yang dikongsikan semalam adalah individu yang positif COVID-19 tetapi tidak mempunyai gejala, tidak mempunyai potensi untuk menjangkiti orang lain, dan ini mungkin berikan sedikit kelegaan kepada orang ramai. Kata Ketua Pengarah juga, ini kerana mereka mempunyai muatan virus ataupun load yang rendah berbanding mereka yang bergejala. Bagaimanapun, katanya juga tak boleh ambil mudah kerana kebolehjangkitan boleh terjadi. Kebolehjangkitan maksudnya kemampuan untuk kita jangkitkan orang lain boleh terjadi 2 hari sebelum individu yang mempunyai virus itu mendapat gejala. Kita dengarkan kenyataan beliau. Kita sekarang ni kena bezakan yang tak ada gejala ni, terus tak ada berjala, tak ada masalah sebab dia tak ada kebolehjangkitan. Tetapi kalau mereka mendapat gejala 2 hari sebelum dapat gejala, iaitu pre-symptomatic, mereka boleh menjangkiti. Itulah tempoh yang kita dapati. Jadi masalah sekarang ni ialah kita lihat yang mereka yang tak ada berjala, mungkin mereka dalam tempoh 14 hari, kalau tak ada berjala, mereka tak boleh menjangkiti. Tapi yang menjangkiti ialah 2 hari sebelum gejala. Itu yang kawasan tu. Kalau kita boleh asingkan mereka, jadi kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Baik, masih lagi dalam sidang media yang sama, Datuk Dr. Nur Hisham adalah turut menjelaskan jika sebelum ini kebolehjangkitan virus COVID-19 itu adalah melihat kepada mereka yang mempunyai risiko penyakit yang tinggi ataupun mereka yang mempunyai risiko penyakit yang risiko kritikal, penyakit yang kritikal, dan juga mereka yang warga emas. Dan ini juga satu kajian yang telah dijalankan, iaitu kajian awal berkaitan dengan sejarah merokok dan juga faktor risiko penyakit tidak berjangkit yang telah dijalankan ke atas 86 pesakit COVID-19 yang meninggal dunia di Malaysia, mendapati 19.8% iaitu 17 individu adalah terdiri daripada golongan perokok. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata kajian yang sama turut mendedahkan kes kematian COVID-19 melibatkan mereka yang tiada sejarah penyakit kronik tetapi merokok adalah lebih tinggi berbanding bukan perokok. Kita dengarkan ini. Penelitian dan analisa awal berkaitan sejarah merokok dan faktor risiko penyakit tidak berjangkit yang telah dijalankan ke atas 86 daripada jumlah pesakit COVID-19 yang telah meninggal di dunia di Malaysia didapati 19.8% iaitu 17 orang adalah terdiri daripada golongan perokok. Analisa juga mendapati bahawa bagi kes kematian COVID-19 yang tidak mempunyai sejarah penyakit kronik tetapi merokok, jumlah kematiannya adalah lebih tinggi berbanding dengan kes kematian COVID-19 yang bukan perokok, iaitu 17.6% berbanding dengan 12.1%. Ini juga yang dikongsikan oleh pihak berkuasa, pihak petugas kesihatan di Indonesia yang mencatatkan kebanyakan juga kes-kes positif COVID-19 ini. Seperti mana yang kita anggap sebelum ini, COVID-19 kita faham seringkali menjejaskan warga emas, golongan yang lebih berusia. Namun di Indonesia, mereka lihat ramai juga pesakit COVID-19 ini yang merangkumi pesakit berumur 30 tahun dan ke atas. Jadi ini satu golongan kumpulan umur yang agak muda berbanding dengan kes-kes positif lain kita lihat di negara lain, dan mereka mengaitkan perkara itu dengan
kes ataupun tabiat merokok yang agak tinggi dalam kalangan pesakit COVID-19 ataupun seluruh rakyat Indonesia di sana. Majoriti mereka mengamalkan tabiat ini. Jadi mereka mengaitkan tabiat merokok itu dengan COVID-19 yang mungkin akan mendatangkan risiko yang lebih berbahaya. Jadi seperti mana kita bawakan isu-isu kesihatan lain juga, ini mungkin menjadi peluang yang baik untuk perokok di luar sana untuk mungkin pertimbangkan semula tabiat itu, dan mungkin ini adalah masa terbaik untuk kita anda semua yang merokok di luar sana untuk berhentilah tabiat itu. Dan kita nak bawakan perkembangan lain. Sebelum ini kita lihat banyak cerita-cerita happy ending lah yang kita lihat, pasangan suami isteri akhirnya dapat bersatu apabila mereka dapat kebenaran untuk bertemu semula apabila sempadan ataupun tidak dibenarkan untuk merentasi sepadan negeri itu. Dan ini pula berita gembira buat golongan bujang yang selepas kerajaan memberi pertimbangan dan mungkin membenarkan golongan itu untuk merentas negeri dan pulang ke kampung halaman. Menurut Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Yaakob, pihaknya memahami hasrat mereka, terutamanya tanggungjawab kepada ibu bapa masing-masing di kampung, dan beliau juga memohon supaya golongan itu memberikan sedikit masa kepada kerajaan untuk meneliti hal tersebut. Bagaimana agaknya Hafizi terima berita ini? Mungkin ada perkembangan ataupun rasa sikit positif terhadap rasa berita ini? sedikit positif sebab kita ni masih lagi bujang, belum berkahwin. Jadi menyenangkan kita untuk mungkin merentas negeri, berjumpa dengan ibu bapa kita bagi mereka yang berada di perantauan, kerana rasa rindu tu sejak daripada hari raya lagi, mungkin 2-3 bulan tidak berjumpa dengan ibu bapa. Ini satu perkembangan yang positif, dan kita melihat kepada isu ini ramai mereka yang individu-individu bujang di luar sana menyambut baik berita ini, namun masih lagi menantikan bila agaknya mereka berkesempatan untuk merentas negeri, berjumpa dengan ibu bapa mereka, Naila. Ya. Baik, kita nak beralih ke berita seterusnya. Ini yang kita bawakan laporan daripada Jabatan Statistik Malaysia dalam kajian statistik ekonomi Malaysia terbaru pada suku pertama. Katanya industri peruncitan, keselamatan dan kosmetik adalah yang paling berdaya tahan ketika pandemik. Ini dapatan mereka pada suku pertama berdasarkan bancian yang mendapati beberapa industri dijangka berdaya tahan, manakala ada juga industri lain yang dijangka tidak relevan. Dan apa yang dikatakan berdaya tahan adalah contohnya kedai serbaneka, penjualan runcit komputer, sistem keselamatan, minyak wangi dan kosmetik, dan penjualan internet. Itu adalah antara industri runcit yang terus membangun. Kata Ketua Perangkawan, katanya industri dengan kecenderungan tinggi untuk menjadi usang adalah penjualan runcit petroleum, gas memasak, arang batu dan kayu bakar. Ini merupakan energy centered industri ataupun sektor rakaman muzik, kaset audio dan video, dan penjualan barang rotan dan anyaman. Dan mungkin ini industri yang sudah pun mengalami kesan yang amat negatif. Betul. Mungkin sebelum pandemik COVID-19 ini lagi, tetapi dengan adanya PKP akan mendatangkan impak yang lebih besar kepada industri ini. Dan kami juga di Awani Pagi, terutamanya dalam segmen Realiti Rakyat, sering membawakan kisah-kisah keluhan PKS ketika berdepan dengan pandemik COVID-19 ini dengan pelaksanaan PKP. Dan jika anda ada kisah-kisah yang ingin anda kongsikan, boleh saja menghubungi kami di media sosial dan sebagainya. Dan dengan itu, ramai juga yang menjangkakan keadaan ekonomi ini tidak akan pulih dalam masa yang terdekat. Kata Ketua Perangkawan dan juga Jabatan Statistik Malaysia juga menjangkakan kemelesetan ekonomi ini akan berlanjutan sepanjang tahun ini, dan kita hanya boleh berharap kepada mungkin apa langkah kerajaan seterusnya untuk bantu pulihkan ekonomi ini. Tapi dalam masa yang sama, untuk kita berdepan dengan tekanan emosi dan mental ini, kita dapatkan pandangan dari sudut psikologi. Dan semalam kata Dr. Haslinda Abdullah, pakar psikiatri, katanya mana-mana individu yang kehilangan pekerjaan berdepan dengan kesan psikologi dan tekanan yang berbeza. Jelas Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Ekologi Manusia UPM itu, tekanan yang teruk boleh mengakibatkan mangsa mengalami kesan fizikal. Contohnya seperti muntah-muntah, sakit dan gatal tangan. Kita dengarkan penjelasan beliau. Dan biasanya bergantung kepada sumber-sumber perkara yang mereka sedang alami ini, kesan yang boleh berlaku kepada pekerja yang mungkin terkesan akibat daripada COVID-19 ini adalah rasa bimbang, rasa risau. Ada juga yang mengalami panic attack. Saya juga dapati ramai juga yang kerap rasa nak marah dan juga tak dapat tidur malam. Ada juga mungkin yang
terkesan secara fizikal. Kalau yang teruk sangat tu mungkin akan mengalami rasa nak muntah, sakit-sakit ataupun gatal-gatal tangan. Kalau yang teruk, stres yang teruk, kebimbangan yang teruk tu mungkin akan diterjemahkan secara fizikal. Baik, itu dia kesan-kesan hasil daripada tindak balas daripada kesihatan mental, kerana kita tahu apabila PKP ini dijalankan, banyak industri-industri yang terkesan dan mungkin ramai yang mereka sebelum ini dapat bekerja tapi sekarang tidak dapat lagi bekerja, dan ada yang tidak dapat pendapatan yang kekal ataupun pendapatan yang tetap ketika PKP ini, dan semestinya kesihatan mental itu perlu dijaga kerana kita tidak mahu ia akan mengakibatkan kepada mungkin dari segi kesihatan mental dan juga akan bawa kepada kesihatan fizikal kita pula, dan kita tidak mahu perkara ini berlaku. Dan apapun selepas ini kita bawakan banyak lagi perkembangan mengenai berita-berita menjadi tumpuan di laman web kami di extraordinary.com. Kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Dalam kita memerangi COVID-19 ini, terdapat juga isu-isu politik yang masih lagi kita dengari di peringkat negara kita, dan di mana pergolakan dalam Parti Bersatu itu sendiri apabila bekas pengerusinya mendakwa beliau masih lagi pengerusinya, dan juga presidennya masih lagi mengatakan yang memangku jawatan pengerusi. Mungkin ada pertikaian-pertikaian yang tertentu dalam Parti Bersatu itu sendiri, dan ini satu penjelasan yang kita nak kongsikan kepada anda, iaitu Ketua Penerangan Armada Parti Perbima Bersatu Malaysia, Uliah Akamah Hisamuddin, meminta pimpinan tertinggi parti untuk mengadakan mesyuarat agung tergempar bagi membincangkan beberapa perkara yang menjadi kontroversi sejak kebelakangan ini. Dan ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu ini berkata, hala tuju parti termasuk kebersamaan dengan Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional PN wajar dilakukan mengikut prosedur yang betul, iaitu melalui Perhimpunan Agung Tahunan atau luar biasa, dan jelasnya hak menentukan hala tuju parti itu bukanlah milik eksklusif pimpinan tertinggi semata-mata, sebaliknya ia perlu turut sama melibatkan penyertaan akar umbi, dan saya kira ini satu pendapat yang agak menarik sekali untuk dipertimbangkan oleh pemimpin-pemimpin dalam Parti Bersatu, kerana apabila pergaduhan, mungkin ada pergolakan di antara mereka dalam parti itu, ia sekaligus akan melemahkan lagi imej parti itu di mata mungkin pihak perbankan dan sebagainya, dan kita nak dengarkan apa yang dikatakan beliau. Seterusnya, kami ingin mereka semua ingat bahawa parti ini prinsipnya adalah di bawah perjuangan rakyat, didepani oleh akar umbi kami, dan peringatan kepada semua pimpinan ahli armada ini lebih daripada 50% keahlian parti. Jadi tolong dengar suara kami. Bila kami kata kami mahukan mesyuarat, tolong laksanakan. Mesyuarat MPT, saya selaku MPT juga, YB Said Saddiq selaku MPT juga, tidak lagi dibuat. Saya minta untuk mereka memanggil mesyuarat MPT juga secepat mungkin, kalau benar mereka berada di pihak yang betul. Dan kita harap dengan itu mungkin dapatlah selesaikan ataupun meredakan sedikit kemelut politik, percaturan politik yang masih berlaku dalam parti pula. Sebelum ini kita lihat pada tahap persekutuan dan antara parti dan sebagainya. Namun ini secara tidak langsung akan mendatangkan impaknya kepada rakyat juga apabila pentadbiran kerajaan itu mungkin terjejas akibat tumpuan terletak kepada isu-isu politik dengan rakaman video, rakaman audio yang sentiasa menular. Kita rasa ada saja video ataupun audio terbaru setiap minggu yang mungkin mencetuskan kebimbangan dalam kalangan rakyat. Jadi ini tidak sepatutnya berlaku ketika negara berdepan dengan pandemik dunia ketika ini. Namun dalam masa yang sama, ini juga satu lagi perkembangan politik yang kita bawakan, di mana semalam Timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man yang telah pun mengesahkan Kerajaan Gabungan Perikatan Nasional PN telah menubuhkan Majlis Presiden Parti selepas menerima persetujuan dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi PN. Penubuhan itu dapat menyelaraskan keputusan yang dibuat gabungan-gabungan parti PN selain memantapkan kerjasama sejak penubuhan gabungan pada Mac lalu. Kita dengarkan sikit sedutan kenyataan beliau semalam. Saya prinsip tak jejas.
Alhamdulillah, saya nak maklumkan sikit. Kita dalam majlis tertinggi, majlis presiden, kita telah setuju dua perkara. Yang pertama, kita ujuk majlis presiden yang melibatkan semua presiden-presiden parti. Dah ada satu badan yang di mana presiden parti akan duduk bersama. Yang keduanya, kita dah bersetuju supaya apa-apa perkara yang melibatkan soal pentadbiran kerajaan pusat dan kerajaan negeri bawah Perikatan Nasional ni, kita letakkan sebagai prioriti, keutamaan. Utamakan kepentingan rakyat dalam situasi COVID ini daripada duk kecamuk dalam soal politik. Baik, Nala, masih lagi model yang sama seperti Pakatan Harapan, mereka mempunyai majlis presiden mereka sendiri, iaitu setiap wakil daripada parti akan bermesyuarat bersama dengan pimpinan tertinggi kerajaan dalam memastikan kelancaran pimpinan di peringkat pusat itu. Dan kita ingin juga membawa perkembangan di luar negara. Jika sebelum ini kita didendangkan dengan berita-berita mengenai kes kematian lelaki kulit hitam George Floyd di Amerika Syarikat, dan kini pelbagai berita mengenai rusuhan ataupun protes telah pun dijalankan di seluruh Amerika Syarikat. Mungkin Nella ada perkembangan, Nella. Ya, perkembangannya berhubung dengan kes kematian yang masih lagi siasatannya dijalankan berhubung dengan punca kematiannya itu. Namun pastinya ini telah mencetuskan sekali lagi kemarahan komuniti African American di Amerika Syarikat itu, kerana ini bukan pertama kali mereka berdepan dengan kes keganasan pihak polis yang secara terang-terangnya dirakam oleh saksi ketika ia berlaku, dan bukan sahaja di Minneapolis, namun semalam dan sejak beberapa hari lepas kita menyaksikan protes dan kemarahan orang ramai semakin meningkat di seluruh ataupun di serata Amerika Syarikat itu, dan laporannya semalam protes keganasan polis Minneapolis itu telah pun merebak ke 30 bandar dan beberapa bandar mengisytiharkan perintah berkurung dan pasukan pengawal negara telah pun dikerah untuk meredakan keadaan, antaranya juga di California, dan protes terus memuncak ketika pegawai polis yang menyebabkan kematian Floyd itu didakwa dengan tuduhan membunuh. Dan CNN juga semalam melaporkan bangunan pejabatnya di Atlanta juga mengalami kerosakan akibat protes, dan banyak juga kedai-kedai premis perniagaan lain yang ada melaporkan kerosakan. Tapi dalam masa yang sama ada juga kita saksikan cerita-cerita yang dikongsikan oleh pengusaha-pengusaha premis perniagaan ini. Katanya mereka memaafkan tindakan sebarang rosakan yang dialami kedai-kedai mereka, kerana mereka faham ini adalah satu detik yang mungkin dapat mengubah sejarah Amerika bermula sekarang ini, kerana mereka menyaksikan sejarah Amerika Syarikat walaupun telah pun memberi kononnya kebebasan kepada komuniti African American di sana, tapi mereka masih lagi berdepan dengan diskriminasi, prejudis dan juga keganasan di tangan pihak yang sepatutnya melindungi rakyat mereka itu sendiri. Jadi kita harap dengan protes ini dapat bukan saja diredakan tetapi dapat mencari akhirnya penyelesaian kepada isu pokoknya yang tidak masih lagi berakhir di sejarah Amerika Syarikat ini, dan kita harap yang terbaik buat Amerika Syarikat juga kerana mereka merupakan satu negara yang amat penting ketika seluruh dunia berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, dengan kepimpinan juga yang semakin goyah. Kita lihat apabila Presiden Trump membuat keputusan untuk putuskan hubungan mereka bersama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Jadi ini adalah detik yang amat menggusarkan buat negara itu. Jadi kita harapkan yang terbaik, terutamanya buat komuniti kulit hitam di sana. Kita harap mereka dapat akhirnya mencari perlindungan dan hak-hak mereka terjaga di negara itu. Baik, sebelum kita akhiri Awani Pagi hari ini, kita akan tinggalkan anda dengan satu lagu dendangan. Pasti anda kenal dengan nama Alina Murang, merupakan pemuzik artis yang cukup terkenal dengan membawakan muzik sampai ke persada antarabangsa, dan kali ini pastinya sambutan Hari Gawai perlulah adaptasi kepada normal baharu, perlu dirayakan secara sederhana sahaja, tetapi kata artis-artis ini tidak begitu sederhana, tidak begitu meriah mungkin, tetapi semangat gawai itu pasti lagi dapat diamalkan, dibawa ke rumah masing-masing. Jadi ini satu kolaborasi bersama artis-artis Malaysia bergabung untuk membawakan semangat gawai itu ke rumah-rumah anda sementara kita masih berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi kami sekali lagi ucapkan selamat menyambut Hari Gawai kepada komuniti Dayak dan sesiapa sahaja seluruh rakyat Malaysia yang menyambut perayaan ini. Kita tinggalkan dengan lagu Liling dan kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda. Dan saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu